Sekalung apresiasi saya hulurkan kepada pengerusi majlis. Salam penuh keadilan saya tujukan kepada barisan panel hakim yang sentiasa menjunjung panji keadilan. Dan salam penuh penghargaan buat penjaga masa yang sentiasa peka pada detik waktunya. Serta salam penuh ukhuwah buat warga dewan yang jauh di mata namun dekat di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai pembuka bicara, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Berdirinya saya di sini bukanlah untuk membuang masa hadirin, bukan pula untuk mengalunkan irama pop yeyeh, tetapi saya ingin menyampaikan mauduk bicara yang berbunyi hargai makanan, kurangkan pembaziran. Hadirin hadirat yang dihormati, dalam era globalisasi ini terdapat pelbagai pembaziran yang berlaku di jagat raya kita pada ketika ini. Isu ini memang tidak dapat dijangka di akal. Justru perkara ini yang menjadi tajuk mauduk bicara yang bicara saya hari ini, iaitu berkenaan pembaziran makanan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, saya definisikan tajuk bicara saya kepada dua frasa. Hargai makanan saya definisikan sebagai kebijaksanaan masyarakat menguruskan penyediaan makanan seharian supaya setiap hidangan dapat dihabiskan, manakala frasa kurangkan pembaziran dianalogikan sebagai kemahiran isi rumah menguruskan makanan dan sisanya. Tuntasnya, tajuk mauduk bicara saya hari ini akan menyingkap tanggungjawab atau tugas masyarakat tentang amalan pengurusan penyediaan makanan secara bijak agar tidak berlebihan supaya tidak berakhir di tapak pelepasan sampah. Peningkatan sisa makanan bukan sahaja merupakan satu masalah alam sekitar, tetapi juga berkait dengan ekonomi, politik, teknologi dan moral. Namun, masalah ini kurang diberikan perhatian berbanding masalah alam sekitar yang lain seperti cerebuk, tanah runtuh, penggondolan hutan, pencemaran kimia dan sungai. Dengan kata lain, isu pembaziran makanan ini tidak popular dan bermusim sifatnya. Peningkatan sisa makanan memberikan tekanan kepada sumber tanah, air, udara serta menyumbang kepada pemanasan global. Misalnya, pembuangan satu ketol daging hamburger bersamaan dengan pembaziran air ketika mandi selama 90 minit. Keadaan ini merupakan satu contoh yang mudah untuk melihat tingkat tekanan isu sisa makanan terhadap sumber air. Dari segi ekonomi pula, kos untuk menghasilkan atau mendapatkan makanan adalah sangat tinggi. Misalnya pada tahun 2018, jumlah keseluruhan import produk pertanian bagi Malaysia telah mencecah $18.5 bilion. Kos untuk menguruskan pepejal termasuk sisa makanan di Malaysia sahaja juga tinggi, iaitu sebanyak 2 bilion ringgit. Hadirin hadirat yang dimuliakan, isu moral di sebalik peningkatan sisa makanan begitu menggusarkan ramai pihak. Ada yang menyebut bahawa food waste is the dumbest world's dumbest problem. Kenyataan ini adalah kebenarannya. Jika difikirkan, manusia telah bersusah payah menghasilkan makanan dengan menggunakan pelbagai sumber termasuk sumber alam, wang ringgit dan tenaga manusia. Namun, akhirnya membazirkan atau membuang makanan tersebut. Bukankah ini buatan yang sia-sia? Apabila makanan dibazirkan, maka berlaku pembaziran sumber yang telah digunakan untuk menghasilkan makanan tersebut. Bukan itu sahaja, situasi ini juga satu pembaziran dari segi tenaga dan akal fikiran yang telah digerakkan untuk memikirkan cara dan usaha untuk memastikan adanya makanan untuk manusia. Lebih menyedihkan lagi apabila makanan itu dibuang. Ini bermakna kita sedang menidakkan atau mengambil hak orang lain yang mungkin boleh menikmati makanan tersebut. Di seluruh dunia terdapat 1 bilion orang yang tidak mempunyai akses terhadap makanan berzat. Di sekeliling kita juga terdapat ramai orang hidup dalam kesukaran. Oleh itu, tidakkah kita berasa bersalah membuang makanan? Hadirin hadirat sekalian, jelas bahawa sikap dan tingkah laku pengguna menyumbang kepada peningkatan sisa makanan.
Hal ini boleh diatasi melalui pendidikan kesedaran seperti kempen-kempen yang dilaksanakan oleh SW Corp. Namun, usaha mengubah sikap ini dan tingkah laku ini akan memakan masa yang panjang. Pun begitu, usaha mendidik dan menyedarkan masyarakat terutamanya melalui pendidikan informal di media cetak, media elektronik dan media baharu harus dilakukan dengan segera dan berterusan. Kandungan pendidikan tersebut boleh bersifat memberi pengetahuan, kesedaran dan kemahiran untuk menguruskan makanan. Dalam masa yang sama, mereka juga perlu disedarkan tentang akibat perbuatan membuang makanan kepada persekitaran, ekonomi dan sosial termasuk diri mereka sendiri. Selain itu, usaha-usaha untuk meletakkan nilai yang betul terhadap makanan juga perlu diberikan. Dengan ini, pendidikan kesedaran berasaskan nilai dan etika agama boleh menjadi salah satu saluran untuk menyedarkan pengguna lebih menghargai dan mengelakkan pembaziran makanan. Hadirin sekalian, sidang penonton penuh santun. Harus dikejut mana yang lena, harus ditegur mana yang alpa. Sebelum manusia ditimpa bencana, sebelum alam mulai bicara. Oleh itu, hadirin bukalah mata dan minda. Bersama-sama kita memulakan anjakan paradigma dan menanamkan sifat berfikiran terbuka dan berjimat di atas pementasan saya kali ini. Tepuk dada, tanyalah minda. Tepuk dahi, fikirlah sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemindato Bestari mohon permisi.